dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aina Ali ibn Abi Talib faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ay huwa yashtaki aynai qala ibn Abbas fa arsilu ilayhi fa utiya bih fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aynai wa da'a lahu fa bari'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un fa'a'tahu ar-rayah faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni diriwayatkan oleh Abil Abbas ataupun nama sebenar dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar. Khaybar ni tempat ataupun markas Yahudi. Semua Yahudi berhimpun dan perkampungan paling besar mereka ialah Khaybar. Ketika berlaku perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la u'tiyanna rayah ghadan rajulan yaftahu Allah ala yaday. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada hari perang Khaybar, Nabi kata esok aku akan bagi bendera perang. Dan bendera ni akan diberi kepada satu orang laki-laki yang dia ni Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemenangan pada dia. Esok nak perang. Hari ni Nabi dah kata dah. Nabi kata bendera perang ni aku akan bagi kepada satu orang laki-laki yang dia ni akan menjadi satu orang yang Allah janjikan kemenangan kepada dia. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia adalah satu orang laki-laki yang cukup cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah Rasul cinta pada dia. Nabi tak abang siapa. Nabi tak abang siapa orang yang akan diamanahkan untuk bawa bendera Islam ni. Nabi tak abang. Sebaliknya Nabi kata, esok aku akan bagi tahu siapa orang ni. Dan orang ni adalah orang yang Allah janjikan kemenangan pada dia, dan dia adalah satu orang yang sayang kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul pun sayang dekat dia. Ini orangnya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Malam tu tentera-tentera Islam yang ikut sama dalam perang Khaybar ni tak apa nak boleh tidur lena. Pasal apa? Pasal teringat siapa orang yang dimaksudkan oleh Nabi ni.
So Nabi tak bagi tahu siapa orang tu. Nabi kata esok hampa nanti tahu. Dia ni satu orang yang kalau dia pimpin tentera, kalau dia pegang bendera, Allah akan bagi kemenangan pada dia. Dia ni cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga cinta dekat dia. Esok hampa nanti tahu dia ni siapa. Maka sahabat-sahabat pada malam tu tidur tak boleh nak jenera elok. Maka duk suspend siapa ni orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini. Kata hadis tu, falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pagi, bila menjelang pagi esok, maka pagi-pagi lagi dah lepas sembahyang subuh, pakat berimpun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing ada ingat dalam hati, kalau boleh biarlah orang yang Nabi maksudkan tu dia. Masing-masing ni ada tersimpan dalam hati, kalau boleh biarlah dia jadi manusia yang dipilih untuk membawa bendera Islam. Masing-masing duk ingat macam tu dalam hati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan masing-masing duk nak tengok siapa yang Nabi nak pilih, tiba-tiba Nabi bersabda. Kata Nabi, aina Ali ibn Abi Talib? Nabi tengok orang yang ada depan dia, Ali tak ada. Ali bin Abi Talib tak ada. Nabi tanya. Nabi kata, aina Ali ibn Abi Talib? Mana dia Ali bin Abi Talib? Faqila, orang bagi tahu ke Nabi, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Oh, dia, ya Rasulullah, Ali tak ada sebab dia lah ni tengah sakit mata. Sidina Ali tak ada sama dengan kita hari ni pasal dia lah ni sedang menderita sakit mata. Dia tengah sakit mata, maka dia tak boleh sama dengan kita pada hari ni. Kata Ibnu Abbas, fa'utiya bih. Orang pun pergi cari Sayyidina Ali, panggil mai juga sebab Nabi SAW nak juga Sayyidina Ali ada. Dipanggil Sayyidina Ali, wa mai. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alah fabari'ah. Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib mai depan Nabi, Nabi pegang muka dia, Nabi tengok biji mata dia, Nabi ludah masuk dalam mata dia. Nabi SAW fabasaqa Rasulullah SAW, Nabi ludah masuk dalam biji mata dia. Wada'alah, Nabi angkat tangan minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakit mata yang ditanggung oleh Sayyidina Ali ni. Fabari'ah, tiba-tiba baik sakit mata dia. Oh ni yang kata Nabi SAW, seorang Nabi, Allah bagi dekat dia mukjizat begitu. Bila Wa'mai di depan dia Sayyidina Ali, dia pegang muka Sayyidina Ali, dia belek-belek tengok, dia ludah dalam mata Sayyidina Ali. Angkat tangan minta doa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, fabari'a, sembuh sakit mata ni, tiba-tiba sembuh. Begitu. Hatta kana lam yakun bihi waja', sehingga kan sembuh dia ni seolah-olah tak pernah sakit sebelum ni. Tu dia. Hadisnya kata begitu. Keadaan baik dia tu, keadaan pulih dia daripada sakit mata tu, keadaan itu seolah-olah dia tak pernah sakit mata pun sebelum ni. Pulih seperti sedia kala. Begitu. Fa'a'tahu rayah. Nabi SAW bagi bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia bagi kat dia. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Ali bila Nabi bagi kat dia bendera tu, dia terus kata ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Dia pegang-pegang bendera tu rasa semangat tu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah dengan diberinya bendera ni pada aku, maka bermakna aku diperintahkan supaya memerangi musuh kita saat lagi ni sampai mereka masuk Islam. Sayyidina Ali orang muda, tuan-tuan. Sayyidina Ali bin Abi Talib orang muda. Nabi terima wahyu umur 40. Sayyidina Ali merupakan orang yang pertama di kalangan kanak-kanak masuk Islam di depan Nabi SAW. Maknanya dia cukup muda. Bila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, baru naik dia. Maknanya dia punya turn, dia punya giliran nak naik tu lambat lagi. Bermakna dia muda sangat lagi. Sesuai dengan orang muda, semangat dia tinggi. Semangat.
serah-serah bendera di tangan dia, hak tu dia terbit dulu di depan Nabi. Dia kata, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Adakah dengan serahnya bendera ni kepada aku bermakna aku disuruh supaya memerangi musuh kita ni sampai depa ni masuk Islam serupa macam kita? Ditanya Nabi SAW macam tu. Qala Nabi SAW, Nabi jawab ke dia, Nabi kata, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal Islam. Nabi kata, dah, aku tak suruh macam tu. Nampak? Tuan-tuan tengok Nabi. Nabi ni dia kerja dia kalau enjin kereta ni Nabi buat tuning. Bila bunyi kasar sangat deras sangat Nabi tune bagi slow sikit. Nabi tak juris petrol. Bila tengok Syekh ni api menyala kuat, dia tak ambil petrol juris bagi menyala terus dah. Sebaliknya Nabi kontrol api tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib semangat bagus. Tapi semangat sampai nak hangus diri tak bagus. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat bendera, terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, adakah dengan serahnya bendera ni dekat aku bermakna aku nak pergi perang dengan mereka ni sampai mereka masuk Islam? Nabi kata, dah, aku tak suruh macam tu. Unfuz ala rislik. Nabi kata, dah, pelan-pelan. Nabi kata, pelan-pelan, jangan ada buat gopoh macam tu. Hatta tanzila bisahatihim, kamu pi sampai di halaman tempat mereka ni, tempat musuh yang kita nak serang dalam perang Khaybar ini. Kamu pi sampai di halaman rumah mereka, summa du'uhum ilal Islam. Kemudian kamu seru mereka kepada Islam. Nabi suruh macam tu. Tak usah gopoh, tak usah duk lompat, tak usah nak selesai semua benda dalam satu malam. Kita tak boleh buat satu malam. Nabi bawa dakwah Islam, tuan-tuan, 23 tahun. Daripada hari Nabi dilantik menjadi Nabi sampai Nabi wafat, 23 tahun. Quran duk turun 23 tahun. Itu Nabi buat kerja Islam 23 tahun. Adakah kita yang bukan Nabi ni, yang manusia biasa, yang juga penuh dengan danuk dosa, dalam-dalam duk nak Islam buat dosa lagi kita ni? Dalam keadaan kita ni orang yang ada masalah macam tu, boleh buat kerja Islam dalam satu malam, boleh buat kerja Islam dalam seminggu, boleh selesai kerja Islam dalam sebulan, boleh selesai dalam masa setahun. Kalau Nabi perlu 23 tahun untuk komplit dakwah Islamiah yang dia bawa, kita mau lebih pada tu. Kalau Nabi SAW manusia yang mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang bersih daripada cemak-cemak dosa, manusia yang macam ni bersih, macam ni punya dianggap sebagai Habibullah, dianggap sebagai Khalilullah, dianggap sebagai kekasih Allah. Allah letakkan 23 tahun masa untuk Nabi berjaya dalam dakwah Islamiah yang Nabi bawa. Takkan kita boleh selesai dalam masa singkat. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila semangat tu, Nabi bagi dia reda, bagi semangat dia reda. Nabi kata, nanti sat dulu. Nabi kata, unfuz ala rislik. Pelan-pelan. Nabi kata, jangan gopoh-gopoh. Jalan elok-elok. Buat kerja Islam ni buat elok-elok. Kamu turun dalam medan perang ini sampai di halaman tempat mereka ni duduk, musuh kita ni duduk. Summa du'uhum ilal Islam. Seru mereka kepada Islam. Puak ni kadang-kadang dia duk lawan Islam kerana dia tak reti. Dia tak reti apa dia Islam. Dia tak reti. Sebahagian daripada mereka baca Quran pun tak reti. Macam mana tuan-tuan nak anggap dia ni nak reti isi kandungan Quran dan hadis Nabi? Baca Quran pun tak reti. Pi dekati mereka ni, udu'uhum ilal Islam. Seru mereka, bagi mereka reti apa dia Islam. Kalau mereka reti, mereka tak lawan. Islam ni bukan jahat. Islam ni bukan ganas. Islam ni bukan macam yang orang duk cerita, macam orang duk kata. Islam ni bukan seronok nak pergi potong tangan orang. Islam ni bukan saja seronok nak pergi rejam orang dengan batu. Islam tidak seganas yang digambar oleh setengah orang. Islam ni cantik. Tapi apabila orang tak faham, apabila orang tak jelas tentang Islam, maka dia jadi satu orang yang nak marah ke Islam. Tak ada sebab nak marah kepada Islam. Udu'uhum ilal Islam. Kamu pergi seru mereka kepada Islam. Kamu pergi terang dekat mereka Islam ni apa. Adakah Islam ni nak bagi susah dekat mereka, ataupun Islam ni nak bagi senang kepada mereka? Pergi terang dekat mereka. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Nabi kata pergi terang dekat mereka, pergi habaq dekat mereka apa kewajipan yang mereka mesti tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi habaq dekat mereka benda ni. Bagi tahu dekat mereka, hang ni pun Tuhan yang buat. Kamu tahu tak, kamu ni Tuhan buat.
Tuhan buat kamu dan Tuhan boleh ambil kamu bila-bila masa. Bukti dia kamu tengok keliling kamu, depan belakang kamu, di mana kamu duduk, di situ ada kematian. Orang yang kamu paling sayang mati. Orang yang kalau boleh kamu nak dia hidup tongkat langit, mati. Bermakna hidup mati ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang buat dia, Allah Tuhan yang buat kita. Allah bagi jadi kita, Allah akan ambil balik kita. Sesuai dengan Allah bagi begitu banyak jasa dekat kita, bagi peluang kita hidup atas dunia, tuan-tuan. Ini jasa Allah bagi kat kita. Kita berpeluang duduk atas dunia ni, boleh menghirup udara dia, diberi kesihatan dekat kita, bagi kesenangan, keamanan, ketenteraman, ada RM2 untuk belanja dan sebagainya, bagi lagi anak pinak keluarga dan sebagainya. Dengan ada semua-semua benda ni, kita rasa selesa duduk dalam dunia ni. Ini anugerah Allah dekat kita. Kenapa kita tak boleh terima kasih kepada Allah? Bagi tahu kat mereka benda-benda ni. Bukti dia bila kamu ditimpa susah, mulut kamu dengan sendirinya sebut, minta Allah Subhanahu wa taala tolong kamu. Manusia bila sakit-sakit aja Allah keluar di mulut. Pasal apa sebut Allah? Waktu sihat kamu tak teringat nak sebut Allah, tapi bila sakit Allah sebut di mulut, sendiri sebut. Pasal apa? Sebab manusia fitrah. Memang dah asal kejadian manusia, bila dia tersepit dia panggil Tuhan. Dia panggil Allah. Nabi SAW kata dekat Sayyidina Ali, ud'uhum ilal Islam, seru mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Pi bagi tahu dekat mereka apa yang mereka patut buat untuk nak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Nabi kata, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya kamu boleh pergi bercakap tentang Islam di depan orang-orang yang marah Islam ni, kalau kamu boleh bercakap depan mereka tentang Islam, dan dengan cakap kamu itu mereka dapat hidayah Allah, maka itu khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dianugerahkan binatang yang merah-merah. Orang Arab, dia kalau dapat unta merah, itu kebanggaan dia. Maka Nabi SAW ra'i kebudayaan Arab, adat orang Arab, dia sebut humrin na'am. Kalau dia dapat unta merah, ya tu cukup hebat ke dia. Kalau hak tu kamu kata hebat, lebih hebat lagi kalau sekiranya kamu boleh tarik seorang musuh Islam jadi orang yang nak kepada Islam. Itu lebih baik bagi kamu. Hadis itu muttafaqun alaih, sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam, tuan-tuan. Ini Islam. Islam suruh kita pergi cari orang buat kawan. Islam tak suruh kita tambah musuh. Kita tambah musuh, kita susah. Kita tambah daripada 5 orang, kita buat bagi jadi musuh 10 orang. Kerja dakwah kita susah. Kita nak buat apa pun susah. Tapi kalau daripada 5 orang kawan, kita pergi tarik, tambah seorang lagi, jadi 6. 6 lebih baik daripada 5. Kalau kita boleh tarik lagi 60 orang, cukup baik apa yang kita buat. Bukan baik dari segi dakwah Islamiah, bahkan baik dari segi janji ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi SAW waktu nak lepas pasukan tentera turun di dalam perang Khaybar, dah Nabi pilih Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi ketua. Sayyidina Ali minta nak turun cara kasar, cara agresif. Adakah aku perlu perang mereka ni semua, paksa mereka masuk Islam? Nabi kata, tak, bukan itu cara kita. Nabi kata, kamu pergi turun elok-elok, kamu sampai di sana, kamu terang tentang Islam dulu dekat mereka. Bagi mereka faham tentang Islam dulu. Terang pasal apa mereka patut menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, sebagai cara hidup mereka. Aku terang elok-elok dekat mereka. Kalau dalam 10 orang, dalam 100 orang, dalam 1000 orang yang dengar penerangan kamu tu, ada seorang bila dia dengar tu, dia terusik hati dia. Dia rasa silap apa yang dia buat selama ni. Dengan kerana penerangan kamu tu menjadi sebab Allah bagi hidayah dekat dia, maka itu lebih baik bagi kamu, Nabi kata, daripada kamu mendapat binatang yang merah-merah. Itu hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar. Kerja dakwah banyak lagi yang belum selesai. Kerja dakwah yang kita kena buat, tuan-tuan, ini bukan kerja ustaz. Kerja dakwah ini kerja semua orang Islam mesti kena buat. Kerja dakwah banyak lagi yang belum selesai.
Kita bukan kata nak berdakwah dekat orang bukan Islam. Dekat orang Islam pun kita nak kena dakwah kuat juga. Berapa ramai orang mengaku Islam tidak faham sebenarnya Islam tu apa. Tak faham. Kerana tak faham itulah dia jadi sensitif dengan Islam. Sebut Islam nak marah. Sebut Islam jadi. Kerana tak faham. Menjadi tanggungjawab kita memberi faham kepada orang-orang yang tidak faham ini. Bukan target kita 10 orang. Bukan target kita 100 orang. Bukan target kita 1000 orang nak faham dengan sekali cakap. Nabi kata dalam hadis la an yahdiyallahu bika rajulan wahidah. Kalau kamu boleh bagi seorang aja dapat hidayah daripada ramai ribu ada tu seorang aja dapat hidayah, itu lebih baik kepada kamu daripada kamu ada binatang ternakan yang merah-merah. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam kerja dakwah kita. Mudah-mudahan keikhlasan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita akan dinilai sebagai satu kebaikan yang membawa janji baik kita di hari akhirat esok insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua.